Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurul Hidayah Nawai dalam berita tengah hari edisi Rabu 7 Oktober 2020. Ambil kesempatan pandemik COVID-19, pengarah urusan syarikat diremad. Mengambil kesempatan ketika pandemik COVID-19 dan bertindak mengemukakan dokumen tuntutan palsu hampir RM1,5 juta, seorang pengarah urusan syarikat direman 4 hari. Perintah dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Session Alor-Star Wan Nur Fazilawan Ibrahim bagi membolehkan individu berusia 33 tahun itu disiasat mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Individu berkenaan terdahulu ditahan di Pejabat SPRM Kedah di Alor-Star kira-kira pukul 5.30 petang semalam. Berdasarkan siasatan SPRM, suspek didapati telah mengemukakan penyata akaun yang mengandungi butir matan palsu pada Mac lepas. Pelakuan dibuat bagi membolehkan syarikat layak mendapat bantuan subsidi upah kerja dari Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso untuk pekerja. Hasil pemalsuan berkenaan, syarikat dipercayai memperoleh bantuan upah pekerja dianggarkan berjumlah lebih RM400,000 sebulan, sedangkan syarikat tidak layak mendapat subsidi berkenaan. Ini kerana syarikat tersebut tidak mengalami kekurangan pendapatan disebabkan wabak COVID-19. Perdana Menteri tidak dipakaikan gelang pengawasan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin menjalani kuarantin kendiri dan memantau status kesihatan kendiri menggunakan Home Assessment Tool HAT dalam aplikasi MySejahtera. Menerusi kenyataan, Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan dibuat berdasarkan penilaian risiko oleh pegawai Kementerian Kesihatan Isnin lepas. Sehubungan itu, beliau tidak dikehendaki oleh Kementerian Kesihatan untuk memakai gelang pengawasan. Kenyataan ini merujuk isu ketiadaan gelang pengawasan di tangan Perdana Menteri yang tular serta dipersoalkan netizen. Kenyataan sama menegaskan dakwaan bahawa Perdana Menteri melanggar arahan Kementerian Kesihatan adalah tidak benar. Keputusan ujian saringan pengesanan COVID-19 yang dilakukan pada Isnin ke atas Tan Sri Muhyiddin disahkan negatif semalam. Selain itu, Tan Sri Muhyiddin juga telah menjalani 3 ujian pengesanan COVID-19 masing-masing pada 22, 26 dan 29 September lepas dan kesemuanya menunjukkan keputusan negatif. Setakat ini, keadaan kesihatan Perdana Menteri adalah baik. Walaupun begitu, beliau akan terus melakukan kuarantin kendiri hingga selesai tempoh 14 hari yang ditetapkan. Tan Sri Muhyiddin menjalani kuarantin kendiri berikutan beliau mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pada Sabtu lepas. Jabatan Penjara mengambil segala langkah mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan bagi merawat, kuarantin serta mencegah penularan wabak itu dalam segala aspek penugasan kaki tangan serta penjagaan banduan di seluruh negara. Ketika menyatakan komitmen berkenaan, Ketua Pengarah Penjara Datuk Seri Zulkifli Omar memaklumkan bagi memperketat SOP di penjara, beberapa langkah turut dilaksanakan melalui Perintah Tetap Komisioner Jeneral Penjara. Dalam kenyataan yang dikeluarkan turut menjelaskan bagi mengurangkan tahap kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan banduan serta mengurangkan kesesakan, Jabatan Penjara mengambil langkah tambahan dan drastik seperti pesalah kes dadah Seksyen 15/1 Akta Dadah Berbahaya dikeluarkan dari penjara dan ditempatkan di beberapa kamp program latihan khidmat negara yang diwartakan sebagai penjara sementara. 1,126 kes aktif COVID-19 melibatkan banduan dan kaki tangan penjara dicatatkan di seluruh negara.
Penularan dalam kalangan banduan itu bermula di penjara Tawau Sabah apabila seorang banduan yang baharu sahaja diterima dari Lahad Datu disahkan positif COVID-19 pada 2 Oktober lepas. Kluster seterusnya pula dikesan di penjara Alostar pada 29 September dan Jabatan Penjara mengambil serius angka peningkatan kes positif COVID-19 di penjara itu yang kini melibatkan angka terbesar dalam kalangan banduan di sebuah penjara. Pihaknya menyeru masyarakat di luar penjara agar bertenang kerana penularan COVID-19 dalam kalangan banduan adalah dalam kawasan larangan dan tertutup dan dikawal ketat. Masyarakat disaran memberi keyakinan penuh terhadap langkah-langkah segera yang diambil Jabatan Penjara di bawah kawal selia ketat daripada Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi penguatkuasaan yang lain. Mahkamah Syariah Negeri di Kuala Terengganu dan Mahkamah Rendah Syariah Hulu Terengganu ditutup 2 hari sehingga esok bagi proses nyah cemar. Penutupan dibuat selepas dipersetujui dalam mesyuarat penyelarasan perkhidmatan dan operasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri. Ketua Hakim Syari'i Terengganu Wan Muhammad Zakri Wan Muhammad memberitahu 3 individu dari kedua-dua institusi berkenaan menghadiri Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020 PKPSN 2020. Persidangan berkenaan telah dirasmikan Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Keputusan penutupan sementara dibuat berikutan Dato' Dr. Zulkifli disahkan positif COVID-19 5 Oktober lepas. Ketiga-tiga individu berkenaan telah menjalani ujian saringan pengesahan COVID-19 dan keputusannya adalah negatif dan mereka diarahkan menjalani kuarantin kendiri. Perkhidmatan dan operasi termasuk prosiding perbicaraan, sebutan kes, majlis sulah dan pendaftaran kes yang melibatkan orang awam ditangguhkan bermula 7 Oktober hingga 11 Oktober. Namun proses pendaftaran berjalan seperti biasa di kaunter utama. Semua kaki tangan diarahkan bekerja dari rumah sepanjang tempoh sanitasi. Dalam usaha membendung penularan COVID-19, antara langkah penting adalah mengenal pasti kontak rapat pesakit secepat mungkin agar mereka boleh diasingkan dan diberikan rawatan. Namun persoalan timbul bagaimana kontak rapat diklasifikasikan dan apakah yang harus anda lakukan sekiranya anda merupakan kontak rapat. Laporannya kita bersama Mohan Chinasami. Apakah yang dimaksudkan kontak rapat COVID-19? Kontak rapat ialah individu yang mempunyai kontak secara langsung kepada pesakit yang telah disahkan positif COVID-19. Sekiranya anda bergejala seperti demam, batuk, sesak nafas dan juga mempunyai simptom-simptom dan kontak rapat dengan pesakit COVID-19, Pegawai Perubatan akan menghubungi anda untuk menjalani ujian pengesahan COVID-19. Tiada sebarang permohonan persendirian bagi menjalankan ujian di fasiliti kesihatan kerajaan. Namun, anda boleh menjalankan ujian tersebut di institusi swasta terpilih. Tahukah anda pihak petugas KKM akan menghubungi anda sekiranya anda adalah kontak rapat kepada pesakit yang disahkan positif COVID-19? Selain itu, seseorang juga boleh menjadi kontak rapat menerusi pergerakan udara selain titisan atau sentuhan. Sebagai contoh, kemudahan seperti bilik yang telah digunakan oleh pesakit positif COVID-19. Penyakit ini sebenarnya ia airborne. Bila dibilangkan airborne, dia bermakna bahawa partikel daripada cecair yang ada COVID ni, dia boleh berlengah di dalam udara agak lama juga, ya. Jadi dan kalau anda tak dekat dengan orang tu pun dia boleh sampai. Kalau enam kaki pun dia boleh sampai. Dia tak semestinya kalau dekat dia sampai, ya. Dia kalau orang tu bersin atau dibatuk kat sesuatu bilik yang tertutup, lepas tu dia keluar dari bilik tu, kemudian anda masuk, anda masih boleh kena juga. Sehubungan itu, semua orang diwajibkan mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera bagi memudahkan proses mengesan kontak rapat oleh Kementerian Kesihatan.
Jadi adalah sangat penting untuk kita menggunakan aplikasi MySejahtera supaya proses contact tracing itu akan menjadi lebih efisien. Sekiranya ada satu kes index di satu kawasan, kita boleh detect, kita boleh kenal pasti siapakah kontak rapat kepada kes index tersebut. Jadi contact tracing akan lebih efisien dan pengurusan kes-kes COVID-19 akan menjadi lebih berkesan. Ingat, sekiranya anda adalah kontak rapat bagi mana-mana kes, anda perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian menjadikan anda sebagai risiko kepada kesihatan awam dan anda mungkin berdepan tindakan undang-undang. Mohan Chinasami, RTM. Bayaran BPN 2.0 ini akan dibuat dalam dua ansuran. Pertamanya pada hujung bulan Oktober 2020 dan keduanya ialah pada bulan Januari 2021. Bagi golongan B40, bayaran ansuran pertama untuk bulan Oktober adalah sebanyak RM700 dan keduanya pada bulan Januari 2021 sebanyak RM300. Baik, saudara, kita ke perkembangan banjir di Sabah. Setakat 12 tengah hari tadi, angka penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS kekal 408 individu. Dan bagi menampung keperluan itu, 6 PPS masih dibuka di Kota Belud dan juga Tuaran. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Sabah, Lieutenant Colonel Muhammad Izami Mat Daud memaklumkan di Kota Belud penduduk terjejas kekal 339 individu melibatkan 132 keluarga. Mereka ditempatkan di 5 PPS masing-masing di Dewan Masyarakat Tun Said, Dewan Muhibah Kampung Tombol, Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Tahun Gusi 2, Dewan SMA Tun Said dan Dewan Kampung Lebak Engat. Penduduk terjejas banjir berkenaan dari 38 kampung sekitar daerah Kota Belud. Sementara di Tuaran, 69 individu melibatkan 20 keluarga dari 26 kampung berada di PPS Dewan Sri Sulaman. Pengerusi sebuah kelab berbasikal mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan pecah amanah dan menyalahguna wang bantuan RM80,000 3 tahun lepas. Pengakuan dibuat tertuduh di Mahkamah Session Kota Baru selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zaman Muhammad Nur. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah melakukan pecah amanah jenayah iaitu menjadikan harta iaitu wang bantuan Pelan Induk Pembangunan dan DCC Talent Development Program 2017 milik kelab berbasikal Darul Naim berjumlah RM80,000 bagi kegunaan kendiri pada 26 Mac 2017 di Jajahan Pasir Putih. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan. Mengikut pertuduhan pilihan, tertuduh didakwa menyalahgunakan wang bantuan Pelan Induk Pembangunan dan DCC Talent Development Program 2017 milik kelab berbasikal Darul Naim berjumlah RM80,000 bagi kegunaan sendiri. Kesalahan dilakukan di tempat dan masa yang sama. Bagi kesalahan berkenaan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Kesiksaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Hamizah Ghazali, manakala tertuduh diwakili Peguam Zulhilmi Mokhtar dan Izam Kamal Ismail. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 beserta syarat lain yang dikenakan. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Malaysia perlu bergerak ke arah ekosistem teknologi serta pendigitalan sebagai penyelesaian impak COVID-19. Langkah berkenaan bagi membantu negara dan rakyat khususnya peniaga terus kekal berdaya saing dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar.
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyatakan negara masih berdepan dengan masalah mengadaptasi teknologi berbanding negara Asia lain seperti China, India dan Indonesia. The Prime Minister has launched the National Technology and Innovation Sandbox, which aims to facilitate startup companies, SMEs, the big companies, researchers, innovators, entrepreneurs to test their products, services and business models and delivery mechanisms in a live environment. The government has allocated 100 million ringgit so far for this, and this will be a huge, I hate using cliche, game changer, bringing workable solutions to some of the most pressing government policies that will directly impact everyone. Tambahnya, Kementerian bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui pasukan petugas ekonomi digital sedang berusaha untuk menjadikan negara berteknologi tinggi. Mereka telah mengenal pasti 15 aliran kerja yang berbeza di bawah 4 teras utama. 4 dalam DETF itu meliputi memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan, merangsang ekonomi dan pemboleh daya. Beliau berkata demikian secara maya ketika ucapan rasmi bagi Forum Digitalisasi Malaysia di Ibu Negara. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB sedia membantu FGV Holdings Berhad yang terkesan dengan tindakan Amerika Syarikat mengharamkan produk keluarannya atas dakwaan penindasan pekerja ladang. Jelas Ketua Pengarahnya Dr. Ahmad Parviz Gulam pihaknya bakal mengadakan perbincangan dengan Jabatan Buruh Negara berkenaan. Namun pihaknya menunggu keputusan dan kelulusan daripada Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi terlebih dahulu. Dan sebenarnya kita membantu. Sebenarnya bila benda itu berlaku, kita MPOB, kita ada pejabat di Washington DC. Jadi memang kita memang membantu syarikat-syarikat Malaysia yang bermasalah termasuk FGV untuk berurusan dengan US Department of Labour dan sebagainya untuk mereka menangani isu yang dihadapi di sana. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC melalui inisiatif Nexus Produktiviti Pelancongan TPN sasar pembangunan 1,000 prototipe bagi memberikan pengalaman pelancongan secara dalam talian kepada masyarakat. Pengerusi TPN Uzaidi Udanis berkata, inisiatif baharu Malaysia Virtual Experience MyVXP diyakini mampu menggerakkan produktiviti sektor pelancongan yang terjejas akibat wabak COVID-19. Jelas beliau, sehingga kini MyVXP mempunyai 150 prototipe setelah 2 bulan program itu dijalankan. Sebenarnya apa yang kita target 1,000 produk yang boleh dijual. Satu dijual kita pasaran ni, tiap pasaran ni, tiap produk ni ada pasaran tersendiri. Ada yang pasaran untuk Indonesia, ada pasaran untuk China, ada pasaran tadi kita discuss dengan pasaran China tadi kan. Pasaran China kalau boleh even kita punya penyanyi lain-lain Jan Sheila Hamzah semua tu dia dah mula kan dengan cara virtual. Tapi kalau pasaran China tu besar. Kalau pasaran China tu itself tiap-tiap hari tu Inisiatif ini juga katanya mempersiapkan pemain industri untuk beroperasi sepenuhnya apabila kerajaan membuka semula sempadan negara. New York umum sekatan baharu lebih ketat, laporannya seketika nanti. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak.
tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Baik, saudara, kita ke perkembangan luar negara. Governor New York mengumumkan sukatan baharu lebih ketat di beberapa lokasi yang merekodkan kadar jangkitan COVID-19 yang tinggi. Langkah itu diambil bagi menangkis gelombang kedua pandemik COVID-19. Andrew Cuomo mengarahkan perniagaan tidak penting ditutup termasuk gimnasium dan restoran di Brooklyn dan Queens di bandar New York. Beliau juga melarang sebarang bentuk perjumpaan sosial manakala bilangan individu di tempat ibadat dihadkan kepada 10 orang di zon merah. Sukatan pergerakan itu berkuat kuasa selama 14 hari bermula hari ini. Cuomo menyalahkan peningkatan kes akibat ingkar arahan penjarakan fizikal serta mengingatkan penduduk supaya terus memakai pelitup separuh muka. Data menunjukkan kadar kes positif di seluruh New York kekal rendah pada 1.20%. Virus berkenaan telah meragut lebih 33,000 nyawa di seluruh negeri itu. Mexico menggerakkan ribuan askar dan mula memindahkan pelancong daripada pusat-pusat peranginan terkemukanya selepas taufan yang sangat berbahaya menuju ke semenanjung Yucatan. Taufan Delta meningkat kepada kategori 4 yang kedua tertinggi dan diramal membadai pantai Riviera Maya, Mexico awal hari ini. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan berpusat di Miami, Delta dijangka membadai Mexico dengan membawa angin kencang serta risiko banjir kilat sekaligus mengancam nyawa penduduk. Pelancong yang menginap di Cancun serta pusat-pusat peranginan lain dipindahkan ke pusat pemindahan sementara, manakala penduduk tempatan dibawa ke kawasan selamat. Pusat pemindahan itu turut dinyah kuman bagi mengelak penyebaran jangkitan COVID-19 yang kini telah meragut lebih 81,000 nyawa di Mexico dan menjejaskan industri pelancongan. Perdana Menteri Kyrgyzstan dan Speaker Parlimen meletakkan jawatan selepas tunjuk perasaan besar-besaran yang membantah keputusan pilihan raya Parlimen 4 Oktober lepas. Speaker Parlimen Dastan Jubakov dan Perdana Menteri Kubatkat Boronov menyerahkan surat peletakan jawatan masing-masing dalam mesyuarat yang dihadiri anggota Parlimen di Bishkek. Anggota Parlimen bersetuju melantik Sadir Zaparov sebagai Perdana Menteri sementara dan Miktibek Abdildayev sebagai Speaker. Kyrgyzstan dicengkam demonstrasi besar-besaran menyaksikan ribuan penunjuk perasaan berkumpul di Bishkek menuntut pilihan raya baharu diadakan. Pada Isnin, penunjuk perasaan bertempur dengan polis serta menyerbu bangunan Parlimen dan bangunan kerajaan yang lain. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh dan hampir 600 lagi cedera. Terdahulu pada Selasa, Suruhanjaya Pilihan Raya Kyrgyzstan berkata keputusan pilihan raya tidak sah sejurus selepas Presiden Sooronbay Jeenbekov meminta semua bertenang dan mendesak parti politik memikirkan nasib negara mengatasi cita-cita politik mereka. Pakar gelanggang tanah liat Rafael Nadal mara ke separuh akhir kejohanan tenis terbuka Perancis. Juara 12 kali itu menewaskan pemain berusia 19 tahun dari Itali, Jannik Sinner. Nadal yang memburu gelaran Grand Slam ke-20 dalam acara perseorangan lelaki menerima tentangan sengit pada set pertama sebelum menang 7-6. Namun pengalaman membantunya untuk mudah menjinakkan Sinner pada dua set berikutnya 6-4 dan 6-1. Ia merupakan kemenangan ke-98 Nadal daripada 100 perlawanan yang pernah dihadapinya pada kejohanan tersebut. Selepas ini Nadal akan bertemu pemain Argentina Diego Schwartzman yang terdahulu menewaskan Dominic Thiem dalam pertarungan 5 set.
Dalam pada itu, pihak pendakwa raya Perancis telah membuka siasatan berhubung dakwaan berlakunya kes mengatur perlawanan pada kejohanan tenis terbuka Perancis. Ia membabitkan perlawanan bagi kategori bergu wanita. Menurut laporan media, ia dipercayai berlaku pada aksi pusingan pertama 30 September lalu. Ia melibatkan pasangan Romania Andrea Mitu dan Patricia Mariatic, penentang pemain Rusia Yana Sizikova yang bergandingan dengan Madison Brengel dari Amerika Syarikat. Sejumlah besar wang dilapor telah dipertaruhkan di beberapa negara melalui cawangan perjudian yang berpangkalan di Paris. Menurut pendakwa raya, siasatan kini menjurus ke arah penipuan kumpulan secara terancang. Lionel Messi akan berehat sebentar dari drama Barcelona dan menumpukan perhatian kepada usaha untuk membawa Argentina ke Piala Dunia di Qatar yang mungkin merupakan peluang terakhirnya untuk mencuba menjulang trofi dunia itu. Pemain berusia 33 tahun itu yang juga merupakan pemenang 6 kali anugerah Ballon d'Or telah dimenangi segalanya bersama Barca, tetapi almari piala antarabangsanya kelihatan kosong. Pencapaian terbaik Messi bersama Argentina setakat ini adalah naib juara pada Piala Dunia 2014. Ketika itu tewas menentang Jerman 0-1. Pertembungan kelayakan Piala Dunia Kombol pada Khamis dengan Ecuador memberi Messi peluang untuk mula fokus kepada misinya. Dia yang berusia 35 tahun pada saat Piala Dunia Qatar berakhir. Berdepan Ecuador di Buenos Aires mungkin memberikan kelebihan buat La Albiceleste, namun 4 tahun lalu pada awal kelayakan Piala Dunia 2018 di Rusia, Ecuador mengejutkan Argentina 2-0 di Stadium Monumental River Plate di Buenos Aires. Begitupun pada aksi timbal balik Messi meledak hat-trick sekaligus membawa juara 2 kali itu ke Rusia. Perlawanan dengan Ecuador nanti akan diadakan di Stadium ikonik Boca Juniors Bombonera. Mulakan pagi penuh bererti. Lengkapi diri dengan informasi. Penuhi hari dengan sajian berita daripada kami. Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Baik saudara, berita tengah hari edisi 7 Oktober 2020 berakhir di sini. Terus kekal patuhi SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Saya Nurul Hidayah Nawai dengan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.